Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, petang ni kita akan sama-sama tengok macam mana modul pembelajaran PDPR sebenarnya uh, yang sepatutnya kita bina. Okay. So, kita tengok dulu. Okay, yang ini semua orang dah tahu. Ada 7 perkara yang perlu ada dalam modul, iaitu sasaran dia, tajuk, objektif pembelajaran, tempoh, nota berkaitan, aktiviti. Aktiviti ni mesti pergi balik dengan objektif dan juga pentaksiran. Nak taksir apa? Nak taksir objektif yang kita tulis tadi. Yang kita tulis tadilah. Okey, ni adalah yang edar modul hasil tugas ni tu kerja cikgu. Yang 7 ni kena ada dalam modul yang kita bina. Okey, next kita tengok. Okey, bila kita buat modul, kita mesti jelas. Okey, siapa orangnya, kelas mana. Okay. Arahan yang kita bagi kat murid ialah dia mesti baca objektif pembelajaran. Macam juga kita bersemuka. Bila kita bersemuka, kita buat, kita kata okey hari ni anak-anak kamu mesti dapat sekian. So untuk modul juga mesti, murid mesti baca. Okay. Kemudian nota. Nota yang kita bekalkan, janganlah nota yang memang dah ada dalam buku teks. Kalau yang ada dalam buku teks, suruh je dia baca muka surat berapa, perenggan berapa. Tapi janganlah bagi, okey baca dari muka surat 10 sampai muka surat 20. Tak maulah macam tu, okey. Bagi yang dia perlu baca sahaja. Okay. Next adalah aktiviti. So aktiviti ni yang kita kata pembelajaran dia. Jadi pembelajaran dia tu arahan yang kita bagi mesti jelas. Dan akhir sekali yang keempat ni kita taksir. So mesti ada soalan yang kita bagi untuk lihat sejauh mana objektif itu tercapai. Okay. Kemudian yang ini kalau kita buat secara hard copy hantar kat pondok jagalah. Tapi kalau kita masukkan dalam Telegram group dan sebagainya, hantar dalam Telegram group lah. Kalau semua orang ada Telegram, tak payahlah hantar kat pondok jaga. Okay. Next adalah yang ini. Okay. Yang ini yang kita kata kena ada. Okay. So sasaran dia tahun 4. Tajuknya ialah saya pilih kat sini contohnya 5.1 reka bentuk makanan. Okey, standard ni saja saya bagi supaya cikgu tahu macam mana nak keluarkan standard kepada objektif. So kita tengok objektif. So objektif yang pertama ni saya ambil daripada mana? Daripada 5.1.1. Mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih. So yang ini dia tak cerita makanan apa, makanan yang dipilih. So saya keluarkan kat sini apa makanannya? Roti, kek dan biskut tawar. Okay. So jelas kat situ. Ni objektif. Okay. Standard yang kedua ialah menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Okay. So saya keluarkan sebagai objektif yang kedua. Dalam 5.1.2, dalam buku teks ada 5. Tapi saya nak murid boleh buat 3 je. Okay. 3 kepentingan reka bentuk makanan. Kemudian yang ketiga, objektif yang ketiga saya keluarkan daripada 5.1.4. Menghasilkan lakaran bermaklumat. Okey. So maklumat yang saya nak saya cerita kat sini. Berapa lakaran? Kat sini tak cerita berapa lakaran. Kat sini menghasilkan 1 lakaran reka bentuk makanan yang dalam maklumat yang saya nak iaitu hiasan yang dia pilih dan juga bahan hiasan yang dipilih. So jelas yang ni yang perlu ada. Okey. Standard ni tak payah ada dalam modul sebab yang ini untuk saya terangkan kenapa untuk 3 benda ni, 3 standard ni ada 3 TP yang kita boleh taksir murid. So saya letakkan kat sini dan biasanya sekolah rendah RBT-nya adalah tempohnya 1 jam ataupun 2 waktu. So saya ingatkan kembali apa yang perlu ada dalam modul untuk murid. Yang pertama sasaran. Yang kedua tajuk. Yang ketiga objektif. Dan yang keempat adalah tempoh. Okey, next kita pergi tengok. Okey, tadi yang dah ada 4 yang kita dah selesai. Yang kelima ialah nota. So nota ni tak ada dalam buku teks. Tapi
kita bagi supaya murid ini faham dia nak buat apa. So ini sebagai tambahan. So saya dah cari perkataan-perkataan savory ni. Savory ni tak ada dalam buku teks. Jadi kita kena terangkan kat murid savory ni adalah sama ada makanan itu masin, pedas, kita sebut savory. So biasanya hiasan yang sesuai untuk makan yang pedas ni adalah untuk makanan yang savory. Tetapi sebaliknya untuk makanan hiasan yang manis, dia boleh untuk kedua-dua, iaitu sama ada jenis makanan yang manis, contohnya kek, ataupun makanan yang savory, roti dan biskut tawar. Dan kita bagilah sikit-sikit gambar dengan jelas kat murid ni. Coklat tu mungkin dia tahu, aiskrim mungkin dia tahu, kismis tu tak tahulah, buah cherry ni sekali dia tersilap dengan buah apple pula. Okay? Dan kalau ada whipped cream ni memang senang lah. Kalau tak ada whipped cream, cikgu nak murah lagi senang, ambil saja butter ataupun margarin, pukul saja dengan gula icing lagi senang, dia cepat je kembang, so boleh piping masuk sebagai hiasan. Okay, so itu adalah untuk yang manis. Okay, yang pedas, inilah pedas, cili dah tentulah pedas. Carrot ni saya letakkan hashtag supaya carrot ni sebenarnya boleh pergi ke manis dan dia juga boleh pergi ke pedas. So yang ini kita bagi dekat budak tengok, okey, bahan-bahan yang sesuai. So baru kita pergi kepada selepas nota kepada aktiviti. So aktiviti yang pertama. So aktiviti yang pertama kita kata, okey, tandakan right pada bahan hiasan makanan yang sesuai dengan jenis makanan yang diberi. So kita beri jenis makanannya roti, biskut tawar, kek. Suruhlah budak tanda. Daun salad ni sesuai untuk mana. Buah segar ni sesuai untuk dia. Tik lah kalau salad ni sesuai untuk roti dengan biskut tawar, dia tik lah untuk biskut roti dan biskut tawar sebab berpandukan nota kita tadi. So dia pun buat, dah dia buat. Aktiviti pertama, kita pergi tengok pula aktiviti kedua. Aktiviti kedua lagi mudah. Kenapa? Kita menggunakan buku teks dia. So, dia tulis saja kepentingan reka bentuk makanan dekat dalam kotak ni. So, kat mana dia nak ambil kepentingan ni? Ada dekat buku teks muka surat 69. So, ada 5 dia masuk kalau dalam kotak ni. Okay. Kemudian kita pergi kepada aktiviti ketiga yang nak memenuhi objektif tadi. So yang ini saya ikatkan dia. So saya ikat apa? Saya ikat bahan, saya ikat alatan. So saya dah bagi bahan, saya tak bagi semua bahan. Saya ikatkan dia supaya dia kecil. So berdasarkan perkara yang saya bagi ni, saya kata saya nak satu lakaran berlabel. Okay? Untuk reka bentuk biskut itu. So yang ni dia boleh lakar, dia boleh dapat TP3. Okay. So kita tengok arahan kita lagi. Okey, setelah selesai 3 aktiviti di atas, nombor 1, nombor 2, nombor 3 tadi, kita suruh dia ambil gambar, hantarlah ke Telegram kelas. So selesailah cerita dia untuk aktiviti. So next kita tengok pula soalan pentaksiran. Okey. So yang ni lah soalan pentaksiran ni, boleh pakai yang ni. So cikgu tik-tik je. Okey. Dia jawab soalan nombor 1, dia jawab soalan nombor 2. Okay, sebab ada 3 markah, maka 3 tik. Yang ni pun 3 markah, 3 tik. Yang ni saya dah combinekan pengganggunya daripada tajuk lain. Okay, so dia tik lah yang ada dia dah tulis tadi dekat aktiviti nombor 2. So, suruh dia ambil gambar ni. So, hantar dekat kita. Bagi yang ada dalam grup Telegram kita. Yang tak ada, kita terpaksa lah hantar hard copy dekat dia dan dia kena pulangkanlah balik kat kita soalan ni. Okay, selesai dah. Selesai. Jadi bila kita dah selesai, kita akan tengok ni. Bila kita buat macam ni, kita mesti andaikan apalah jawapan murid, agak-agaknya lakaran murid. So, saya dah letak ni contoh-contoh ramalan jawapan murid. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah di mana tu. Okey, ini kalau yang lengkap dengan piring dengan apa macam dalam soalan. Lepas tu saya nak bentuk buah tu. Jadi saya pun ada bagi pisau so dia boleh potong buah anggur tu. Ni, kalau yang macam ni pula dia boleh dapat tak TP3. Ni semua atas
professional judgement cikgu. Dia label, dia bagi. Biskut pun ada semua. Tapi pinggan pun tak ada. Okay. So, cikgu bincanglah macam mana nak bagi. Okay. Next, ramalan. Banyak saya buat. Macam-macam. Bahannya guna biskut cream crackers. So, ni antara ramalan-ramalan yang murid akan bagi sebab saya tak bagi banyak bahan. Saya hanya bagi whipped cream, anggur, cherry dengan biskut. Pandai-pandailah dia nak buat macam mana. Ni lagi ramalannya. Banyak ramalannya. So, saya rasa sampai setakat itu untuk contoh modul PDPR kita. Kalau ada apa-apa perbincangan, persoalan, boleh masukkan ke dalam grup. Okey, terima kasih.